Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua para penonton Malam Mistik Profile dari seluruh Nusantara. Pada malam ini, Brother Fai akan sambung lagi kisah Mak Senah Season 2. Dan kali ini, Mak Senah bahagian 2. Karya daripada Nini Osman. Mak Senah bahagian 2. Bunyi periuk pelanga berlaga di dapur terus-menerus membingitkan telinga. Tok Guru Ismail membuat keputusan untuk keluar dari bilik tersebut selepas iblis itu sudah tidak lagi mengintai di balik dinding. Dia menghayunkan langkah ke dapur kerana di situlah iblis itu sedang berada. Kaki Tok Guru terhenti melangkah di ambang pintu dapur. Keadaan dapurnya gelap gelita kerana lampu yang tidak bercahaya seperti selalu. Tok Guru selalunya membiarkan lampu dapur terpasang dan menutup lampu ruang tamu sebelum tidur pada setiap malam. Dari dalam kegelapan, bunyi periuk berlaga masih kedengaran, bergema, menyakitkan telinga. "Aku dah tanam kau dalam tanah. Macam mana kau boleh terlepas?" soal Tok Guru Ismail dengan suara tegas. Senyap. Tiada jawapan. "Kau bukan manusia. Kau iblis. Tak usahlah kau ganggu anak cucu Adam." "Aku nak kisah." Berkerut dari Tok Guru. Hantu raya tu sedang mengejar Isah kerana dia memerlukan tuan yang baru. Dia memerlukan seseorang yang akan menjaganya seperti khadam, yang akan mempersembahkan dulang makanan pada setiap hari Jumaat seperti yang bekas tuannya buat dulu. "Kau tak ada hak untuk paksa Esa jadi tuan kau," Tok Guru Ismail berkata. Dia berbicara tanpa dapat melihat rupa iblis tersebut kerana suasana yang semakin gelap. Hanya kedengaran suara makhluk itu saja. "Esa, kena jaga aku." "Dia bukan hamba kau. Dia hamba Allah." "Diamlah, bodoh." Kemarahan iblis itu menggegarkan rumah. Dendamnya pada lelaki alim ini semakin membuak-buak. Malangnya, dia tidak dapat merapati Tok Guru kerana lelaki itu telah memagarkan dirinya dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Lalu, kelibat Mak Senah gaib. Dia sudah tiada di dapur. Allah, Astaghfirullahalazim. Tok Guru Ismail melepaskan keluhan. Berkemungkinan ia ke rumah Isah pula. Mudah-mudahan tekaknya tidak benar. Esah tersedar dari tidur. Entah apa yang berjalan di luar sehingga mengganggu tidurnya. Seperti bunyi kain diseret di atas tanah yang dipenuhi dengan dedaunan kering. Mungkin tupai atau monyet agaknya, kerana kedudukan rumahnya yang agak berhampiran dengan hutan kampung di situ. Keesokan paginya, dia melakukan kerja-kerja rumah seperti biasa, mencuci apa yang patut walaupun selepas Mak Senah meninggal dunia. Dia tinggal keseorangan. Tanah apa ni? Isah merenung kotoran berwarna coklat.
Setelah disentuh dan dihidu baunya, ternyata ia adalah tanah. Mahu termuntah pula dia apabila bau busuk tiba-tiba menyengat saluran pernafasannya. Cepat-cepat dia mengambil baldi berisi air paip lalu dijirus ke kotoran yang mengotori lantai dapur. Mujur lantai kayu yang sedikit jarang-jarang itu memudahkan aliran air terus ke tanah. Selepas mandi dan mengemas rumah, dia bersiap-siap untuk ke kedai runcit untuk membeli sedikit barangan dapur. Semangatnya sedikit demi sedikit kembali dan mula meneruskan hidup seperti biasa. Dia memang dah tak ada pilihan lah. Perlu bangkit dan kuat untuk diri sendiri. Dia hanya menyarungkan sepasang baju kurung berwarna merah jambu dan berselendang putih. Berjalan kaki ke kedai runcit dengan berselipar jepun kerana dia tidak mempunyai kenderaan sendiri. Mujurlah dia pandai menjahit. Boleh digunakan untuk menampung kehidupannya sehari-hari. Dari jauh, Ibrahim perasan Esah sedang berjalan seorang diri di tepi jalan. Nak ke mana pula Esah tu? Esah? Hai, Esah nak ke mana? Ibrahim menyapa setelah memberhentikan motosikal sebelah Esah. Rupanya Esah nak ke kedai runcit. Manis saja senyuman Esah membalas pertanyaan Ibrahim. Ibrahim pun mengangguk-anggukkan kepalanya. Jauh juga tu. Mai abang hantar kan? Tak apalah bang. Esah boleh pergi sendiri. Esah tak sudi ke nak naik motor cabut abang? Aduh. Tidak semena-mena Esah menggaru kepala yang tidak gatal. Serba salah juga nak terus menolak pelawaan pemuda tu. Dia tersenyum pahit lah. Tidak tahu nak buat macam mana lagi. Marilah Esah, abang hantarkan. Ibrahim masih mempelawa. Akhirnya Esah menerima pelawaan tersebut kerana tidak mahu mengecilkan hati Ibrahim. Keduanya sampai di kedai runcit kampung beberapa minit kemudian. Ibrahim memakir motosikal di hadapan kedai dan mahu menunggu Esah di luar sementara Esah berbelanja. Terima kasih Abang Him. Esah tersenyum. Sama-sama Esah. Esah, pergilah. Abang tunggu dekat sini. Tak apa bang. Esah boleh balik sendiri. Esah cepat-cepat menggilingkan kepala, tidak mahu menyusahkan Ibrahim. Lagipun Ibrahim sudah banyak membantunya. Segan betul dia. Tak apa. Lepas ni abang nak bawa Esah ke rumah Tok Ketua sekejap. Boleh tak? Esah mengerut dahinya. Kenapa bang? Macam ni. Tok Ketua yang minta abang jemput Esah dekat rumah tadi. Kebetulan pula jumpa Esah dekat tepi jalan. Ibrahim memberikan penjelasan. Lalu Esah pun mengangguk faham. Esah. Nah, ini untuk Esah. Ibrahim menghulurkan not RM50. Terkejut Esah apabila melihat wang yang begitu banyak. Esah dah ada duit bang. Esah belilah apa-apa dengan duit ni Esah. Sekali lagi Esah berasa serba salah. Dia benar-benar segan untuk mengambil wang tersebut. Ibrahim meletakkan duit tu ke dalam bakul plastik yang sedang dipegangnya. Esah tertunduk malu. Sesungguhnya Allah telah menghadirkan orang-orang yang baik selepas dia ditinggalkan bersendirian di dunia ini. Sekurang-kurangnya, kesunyiannya tidak begitu terasa setelah kehilangan Mak Senah. Esah berhenti di salah satu rak yang menempatkan serbuk kopi dan teh. Beli serbuk kopi. Dekat dapur dah habis. Baik Mak. Seusai berkata begitu, mata Esah membulat. Spontan saja,
Dia menjawab begitu sebentar tadi. Dia terus menoleh ke kiri dan ke kanan. Tiada sesiapa di situ. Demi Allah, itu suara arwah maknya. Dia terus mengambil sebut kopi dan teh, lalu diletakkan ke dalam raga. Selepas itu, dia turut mengambil beberapa barangan yang lain. Jantungnya sudah berdetak laju dan dia mahu cepat-cepat beredar dari situ. Bang, berapa bang? Esa bertanya selepas meletakkan raganya di atas kaunter. Tauke kedai mengiranya dengan kalkulator. Semua sekali RM21.40. Esa terus membayar jumlah yang dinyatakan. Dia mengambil bakulnya semula dan keluar dari situ. Ibrahim sedang menunggunya dari luar. Esa dengan Ibrahim tiba di rumah Tok Ketua. Beberapa saat selepas itu, bumi dihujani hujan rintik-rintik. Tok Ketua dengan Kak Mizah menyambut kedatangan mereka dengan segera. Marilah masuk. Tok Ketua mempelawa. Esa melabuhkan punggung, duduk di sebelah isteri Tok Ketua dan Kak Mizah. Tok Guru Ismail juga ada dekat situ. Ibrahim, seperti biasalah, duduk berhampiran dengan Leman dan Samad. Dia ada datang ke rumah saya malam tadi, Tok Guru Ismail berkata, terus meremang bulu betis Leman. Belaan yang Tok tanam tu ke? Leman bertanya. Dia sudah menggigil satu badan. Tok Guru Ismail mengangguk sebagai jawapan. Leman menelan air liu. Aduh, patutlah dia rasa semacam malam tadi. Nalurinya memang kuat. Kamu ada kena apa-apa gangguan malam tadi tak? Tok Ketua bertanya pada Esa. Ada tu. Cuma dengar bunyi seretan dekat luar. Tapi Esa ingatkan monyet atau tupai. Esa membalas. Serta-merta peristiwa di kedai runcit mengamit ingatannya. Selain tu, Tok Ketua bertanya lagi. Ada kesan tanah dekat lantai dapur tu. Tok Guru Ismail merenung lantai dengan beberapa saat. Itu mungkin tanah kubur. Bau busuk tak? Esa terus mengiyakan. Memang berbau busuk sehingga dia mahu termuntah. Dapur saya ada kesan yang sama, Tok Guru Ismail menambah. Esa mulai ketakutan. Dia tidak menyangka yang belaan itu akan kembali semula walaupun sudah ditanam. Tok, benda tu terlepas ke? Samad bertanya. Ya, saya rasa ada orang yang tolong bebaskan hantu raya itu semalam. Semuanya terkejut selepas mendengar kata-kata Tok Guru. Siapa pula yang begitu durjana melepaskan belaan arwah Mak Senah tu? Alah, kalau dia kacau saya macam mana? Leman sudah duduk berhimpit dengan Samad. Kamu kacau lah dia balik. Aduh, buat lawak pula Tok Ketua ni. Leman sakit hati. Di dalam kegusaran, terbit juga rasa ingin ketawa yang lain. Tak boleh tahan melihat muka Leman yang sudah pucat. Kita ke rumah Esa ya, Tok Guru Ismail berkata. Dia mahu melihat sendiri kesan kotoran tersebut. Hanya Tok Guru Ismail, Tok Ketua, Samad, Ibrahim dan Leman saja yang ke situ. Esa bersama-sama dengan Kak Mizah di rumah Tok Ketua. Tok Guru tahu Esa sedang dalam keadaan ketakutan. Daun pintu ditolak selepas membaca Bismillahirrahmanirrahim. Leman menahan getar sebaik mungkin. Janganlah pula dia pengsan kat situ pula.
Sekarang jadi masalah lain pula. Dia mengikuri langkah lelaki-lelaki itu ke dalam rumah yang suasananya benar-benar suram. Tok Guru Ismail segera mencium bau busuk. Tatkala terbukanya pintu utama. Bau yang sama di rumahnya selepas iblis itu raid. Dia cuci kotoran tersebut dengan air yang dibacakan ayat ruqyah. Jika tidak, bau busuk itu tidak akan hilang sampai bila-bila. Kita ke dapur. Tok Guru Ismail melangkah menuju ke bahagian dapur sambil diikuti oleh yang lain. Samad, Ibrahim dan Leman menutup hidung dengan jari mereka, terbatuk-batuk dan menahan loya di tekak. Busuknya tu! Leman berlari keluar melalui pintu dapur dan termuntah di luar. Sakit perutnya bagai dipulas-pulas. Macam mana ni tu? Tok Ketua bertanya. Dia pun tidak tahan dengan bau busuk tu. Mat, tolong ambilkan air dalam botol mineral dalam kereta Tok Ketua. Pinta Tok Guru Ismail dengan lemah lembut. Itu adalah air yang sudah dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Samad terus mengambil botol tersebut tanpa banyak soal. Dia memberikan kepada Tok Guru. Air itu dijurus ke atas kesan tanah di lantai dapur sebanyak 3 kali, disertai dengan bacaan ayat suci ataupun ayat kursi oleh Tok Guru Ismail. Perlahan-lahan bau busuknya berkurang dan akhirnya hilang. Esa ada basuh kan tanah ni malam tadi? Ibrahim bertanya. Tanah ni takkan hilang selagi tidak dibersihkan dengan cara yang betul, Tok Guru Ismail berkata. Yang lain mengangguk-angguk faham, termasuklah Leman yang baru masuk. Terasa mau rebah terbongkang saja bila di luar tadi. Busuk gila. Kalau dia datang kacau Esa macam mana tu? Ibrahim sudah risau. Esa baru berusia 19 tahun. Dan dengan siapa pula dia mau mengadu jika diganggu ketika berseorangan di rumah? Telefon bimbit pun dia tak ada. Esa akan tinggal dengan saya dan Miza buat sementara waktu ni. Lepas hantu raya itu ditangkap semula. Kita akan bincangkan balik pasal ni. Tok Ketua berkata pada Tok Guru Ismail. Lelaki alim tu mengangguk setuju. Buat masa sekarang, Esa tak boleh dibiarkan seorang diri. Benda tu mahukan Esa jadi tuan baru dia. Tok Guru Ismail memberi gambaran yang jelas. Tok, seramlah. Lama lagi ke kita kat sini? Leman sudah menggigil-gigil macam orang tertimbun salji. Makin lama makin menakutkan pula rumah Esa ni. Sudahlah suram, sejuk pula tu. Saya nak adakan bacaan Yasin dekat sini mulai malam esok. Tok Guru memberitahu perancangannya. 3 sekawan tu berbalas pandangan. Leman terasa mau terkucil. Alamak. Dia masih trauma dengan apa yang berlaku seminggu yang lepas di rumah itu. Lepas maghrib ke tu? Samad bertanya. Tok Guru mengangguk. Bunyi pintu terhempas kuat, menghentam pendengaran mereka di dapur. Dia ada dalam bilik arwah. Tok Guru memberitahu. Iblis itu sedang berada di atas lantai sambil membelakangi pintu bilik. Leman ketakutan. Siang-siang pun dia ada. Esa. Mana Esa? Mana Esa? Suara itu menegur dari dalam bilik. Semua yang berada di dapur mendiamkan diri.
Ya saudara, itulah dia kisah Mak Senah bahagian 2 season 2 daripada karya Nini Osman. Terima kasih Nini Osman, terima kasih KPTX, dan juga terima kasih kepada anda yang menonton kisah ini. Jangan lupa subscribe, tekan butang loceng, komen dan share kerana subscribe itu gratis. Kita jumpa lagi untuk kisah Mak Senah bahagian 3 season 2. Peace. No.